Tumpuan Utama Nasional 8 edisi 28 Ogos. Polis pandang serius video We Will Blast Malaysia. Hari Kebangsaan bukan pentas perselisihan politik. Dan saudara, 4 blok promosi Perhimpunan Haram Bersih 4.0 disekat. Perinciannya bersama saya Kamal Firmansyah dan Siti Murni Abdul Aziz dalam Nasional 8. Polis sedang menyiasat penyebaran video We Will Blast Malaysia di YouTube oleh Animals Malaysia dan sama sekali tidak memandang ringan terhadap ancaman seperti itu. Video berdurasi 1.28 saat di YouTube yang dikaitkan dengan kejadian letupan bom di Bangkok tersebar sejak semalam dan didakwa akan dilakukan di negara ini. Terima kasihlah pada rakan-rakan. Kita jangan ambil ringan sebarang ugutan-ugutan sebegini. Jadi kita kena sentiasa berwaspada dan bersedia untuk apa juga perkara yang akan menimpa kita. Tan Sri Khalid ditemui media selepas majlis perasmian Masjid Tunku Laksmana Abdul Jalil IPK Johor di Johor Bahru. Beliau juga menasihatkan orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan nasihat beberapa pihak termasuk peguam yang mendakwa Perhimpunan Bersih 4.0 esok tidak menyalahi undang-undang. Tegasnya, perhimpunan yang dirancang itu tetap diklasifikasikan sebagai haram dan salah. Jadi saya menawarkanlah, saya boleh panggil dia orang ke maktab polis saya untuk saya bagi pengajaran ataupun saya nak bagi kelas undang-undang kepada mereka. Menurutnya, polis sedang memantau keadaan itu dan telah bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Malah beliau berkata, pihaknya tidak menolak tawaran bantuan pihak tentera bagi menguruskan perkara itu jika keadaan memerlukan. Ini kerana kerjasama seperti itu memang diperuntukkan dalam perlembagaan, terutama apabila keadaan memerlukan. Hari Kebangsaan tidak seharusnya dijadikan pentas perselisihan politik sekalipun terdapat perbezaan pendapat. Merujuk kepada Bersih 4.0, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan pengancur perhimpunan sepatutnya memilih waktu dan kawasan yang tidak mencetus provokasi. Menerusi siaran audio di laman sesawang najibrazak.com, beliau berkata setiap rakyat seharusnya meraihkan Hari Kebangsaan dengan penuh patriotik. Dalam masa beberapa hari lagi, kita akan menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-58. Namun, kita semua sedia maklum bahawa sebuah perhimpunan tunjuk perasaan telah dirancang untuk diadakan pada masa dan tempat di mana persediaan perarakan Hari Kemerdekaan akan dijalankan. Jika mahu berhimpun sekalipun, pilihlah masa dan kawasan yang tidak mencetus satu provokasi. Walau apapun perbezaan pendapat atau fahaman di antara kita, Hari Kebangsaan tidak seharusnya dijadikan pentas perselisihan politik. Ianya hari di mana semua rakyat mengenepikan perbezaan dan sama-sama meraihkan dengan penuh rasa patriotik dan cinta akan negara. Sedarlah bahawa terdapat ramai yang berhak menerima penghormatan dan penghargaan menjelang sambutan Hari Kemerdekaan ini. Daripada wira-wira negara yang pernah memperjuangkan kemerdekaan hinggalah pada warga sekolah, pihak logistik dan seluruh kontijen perarakan lain yang bertungkus lumus membuat persediaan meraihkan sambutan kemerdekaan tahun ini. Apakah wajar perhimpunan ini dijalankan pada masa dan tempat yang begitu hampir dengan Hari Kemerdekaan kita? Fikirkanlah. Sementara itu, setakat pukul 6 petang tadi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menyekat 4 laman sesawang yang menyebar maklumat program Perhimpunan Haram Bersih 4.0. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Salih Tun Said Keruak berkata, MCMC juga sedang memantau portal-portal berita bagi memastikan tiada kesalahan sama dilakukan.
SKMM dalam kenyataan semalam menegaskan akan menyekat mana-mana laman sesawang dan portal berita yang mempromosi, menyebarkan maklumat dan menggalakkan ramai menyertai perhimpunan haram itu kerana menyifatkan perbuatan itu boleh menggugat kestabilan negara. Kementerian Pertahanan yakin Polis Diraja Malaysia PDRM berkemampuan mengawal perhimpunan bersih 4.0 tanpa perlu pembabitan tentera. Menterinya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menegaskan Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak perlu campur tangan kecuali jika berlaku situasi luar kawalan sehingga keadaan darurat diisytiharkan. Pelibatan ATM kita sentiasa siap sedia. Tidak bermakna bahawa dalam keadaan hari ini akan menjadi satu kenyataan. Tetapi the last line of defense is always the military, and that is our responsibility, that is our job. So if it is an emergency situation, that's all what Tan Sri Zul was saying. Tapi orang nak katakan bahawa tentera nak masuk, that is not true. Menurut beliau, peranan ATM dalam perkara itu sudah dijelaskan oleh Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohamed Zain semalam. Namun ada pihak sengaja memutar belit kononnya tentera bersedia untuk mengambil alih daripada PDRM. Beliau ditemui melancarkan projek Jiwa Murni mangsa-mangsa gempa bumi di Kundasang Ranau. Perhimpunan Haram Bersih 4.0 turut dikecam 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO mewakili golongan belia. Jadi ini menimbulkan satu persepsi negatif ataupun syak wasangka apakah agenda dan motif mereka sebenarnya. Sebab kalau dikirakan pilihan raya umum ke-14, ia akan berlaku kira-kira 2 atau 3 tahun lagi. Kenapa perlu diadakan 2 hari sebelum perayaan 31 Ogos? Ini menunjukkan bahawa agenda mereka ini lebih bersifatkan politik. Lebih mahu menjejaskan, mahu memalukan kerajaan dan Malaysia di mata dunia. Turut dibimbangi penganjuran perhimpunan itu yang mengeksploitasi golongan muda melalui propaganda palsu mengenai kerajaan dan ekonomi negara disebar luas melalui media sosial. Fakta menunjukkan bahawa penggunaan Facebook ini meliputi 40% belia yang meliputi 40% rakyat Malaysia. Jadi golongan yang sangat besar, sangat ramai menggunakan media sosial, tetapi mereka inilah menjadi salah satu ejen yang mungkin secara tidak langsung ataupun secara langsung dipergunakan kerana faktor ingin memaparkan budaya populis melalui perkara-perkara yang bersifat anarkis. Protes, berdemonstrasi, tapi tidak ada satu solusi. Jadi kita mahu kritik yang membangun, bukan kritik asal kritik. Harus membangun yang menyelesaikan masalah. Sementara itu, pelajar Universiti Awam sekali lagi diberi amaran keras supaya tidak menyertai Perhimpunan Bersih 4.0 atau berdepan tindakan tegas. Semua Naib Chancellor dan Rektor Universiti sudah pun diarah memantau pelajar masing-masing. Pengerusi Jawatan Kuasa Naib Chancellor dan Rektor Universiti Awam, Profesor Datuk Dr. Kamaruddin Hussein berkata, pelajar sewajarnya mengelak diri dari terlibat aktiviti tersebut, sebaliknya memberi fokus kepada pengajian. Bukanlah saluran ini mesti kita dapat pada luar. Ya, sebagai sebuah universiti yang memang menara gading dan juga tempat penjanaan ilmu itu, jadi kita memang berikan pelajar-pelajar kita, anak-anak didik kita ni supaya merujuk facts and figure dan sebagainya. Jangan membuat satu keputusan di luar daripada pertimbangan kita. Ya. Menurut beliau, tindakan juga akan diambil terhadap kaki tangan IPTA yang mencemar nama baik universiti.
Kementerian Pendidikan juga menegaskan bahawa semua pegawai dan kaki tangan di Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah dilarang menyertai dan menghadiri mana-mana perhimpunan. Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan, Dato' Seri Dr. Khair Muhammad Yusof dalam kenyataannya berkata, larangan dibuat kerana perhimpunan haram boleh menjejaskan ketenteraman awam serta boleh menggugat keselamatan dan kestabilan negara. Penganjuran perhimpunan seumpama ini juga adalah tidak mendatangkan apa-apa faedah dan manfaat kepada pendidikan negara. Ini pula peringatan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ia tidak akan melindungi pekerja yang ditimpa kemalangan ketika menyertai perhimpunan tersebut esok dan Ahad ini di Ibu Negara. Dan Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Seri Ismail Abdul Muttalib berkata, bersih 4.0 telah pun diharamkan oleh pihak polis dan menjadi satu kesalahan jika ada pekerja yang didapati menyertainya secara sukarela. Perkeso hanya melindungi pekerja yang terbabit dalam kemalangan ketika bekerja selain ditimpa kecelakaan dalam perjalanan pergi serta pulang ke tempat kerja masing-masing. Di sebalik cubaan segelintir pihak terus berdegil untuk menganjurkan perhimpunan haram, rata-rata rakyat Malaysia mengetepikan perbezaan dan sama-sama melahirkan rasa cinta kepada negara. Semangat patriotisme yang kuat dapat dirasai dalam kalangan rakyat Malaysia menjelang Hari Kebangsaan 2015 yang akan berlangsung di Dataran Merdeka pada 31 Ogos ini. Tinjauan Raptai Hari Kebangsaan 2015 di Dataran Merdeka mendapati rata-rata peserta yang terlibat dan pengunjung yang hadir sungguh bersemangat untuk meraihkan Hari Keramat berkenaan. Kira-kira 10,000 peserta terdiri dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta, anggota pasukan keselamatan serta pelajar sekolah terlibat dengan acara perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2015. Peserta perbarisan dan persembahan mula berkumpul seawal 4.30 pagi bagi melancarkan raptai yang bermula pada pukul 8.15 pagi. Sambutan yang bertemakan sehati sejiwa itu bakal memperlihatkan kepada masyarakat beberapa elemen baharu yang menarik. Persembahan padang pada perarakan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka saban tahun menjadi pengisian penting dalam acara sambutan itu. Dan peranan pelajar sekolah dalam membentuk formasi yang menarik dan seragam menuntut komitmen dan disiplin yang tinggi hingga kan ada yang datang seawal 5 pagi. Wartawan Azizi Harun ada butirannya, saksikan. SMK Hillcrest Gombak adalah salah satu daripada 36 sekolah yang berpadu dalam acara persembahan sempena Hari Kebangsaan 2015 di Dataran Merdeka. Setelah hampir 2 bulan berlatih rutin persembahan, kini detik untuk mempersembahkannya di hadapan pembesar negara dan rakyat Malaysia semakin hampir. Dalam pukul 5 pagi, 5.30 ke 5 pagi tu memang dah hadirlah kat dataran. Okey, solat subuh. Okey, 6.30 kami akan berkumpul di tepi pentas utama untuk persediaan sebelum masuk. Lepas tu, lepas segmen yang pertama, segmen daripada Angkatan Tentera Malaysia, tu baru segmen persembahan padang kawat birama dan kalagai. Bagi pelajar pula, perasaan teruja melebihi kepenatan berlatih selama ini pastinya memberi makna yang tersendiri. Saya rasa happy lah dapat terlibat dengan program ni, dapat timba pengalaman, kawan baru, dapat tunjuk rasa cintakan negara. Semangat rasa semangat nak mewakili Selangor untuk buat persembahan ni. Saya rasa bangga. Saya dapat banyak pengalaman baru dan dapat banyak ilmu pengetahuan. Sebagai penonton, kita hanya melihat hasil formasi yang tersusun dan penuh disiplin ini pada kemuncaknya. Tetapi semangat, komitmen dan kesepaduan merekalah yang menjadi cerminan kepada hasil kejayaan persembahan itu. Salam sehati sejiwa. Azizi Harun, RTM. Juga di Ibu Negara, Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Berhad Syabas menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan 2015 di Ibu Pejabatnya. Majlis dimulakan dengan perbarisan 200 anggota Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD, 30 orang polis bantuan dan lebih 1,000 kaki tangan Syabas dari jabatan tertentu.
Saya rasa begitu bangga sekali kerana menyambut hari jadi, hari lahir saya sama pada tarikh negara ini menyambut hari kebangsaan. Itu merupakan satu kebanggaan kepada saya dan inilah merupakan satu kebanggaan yang telah saya rasai semenjak 59 tahun yang lalu. Tiap-tiap tahun saya rasa banggalah. Dan itulah sebabnya juga pada siapa yang mengenali saya, tahu mana saya tinggal, di rumah saya 365 hari setahun. Bendera Malaysia sentiasa saya kibarkan di depan rumah saya. Ia turut disemarakkan dengan penyerahan jalur gemilang kepada ketua-ketua wilayah Syabas sebagai gimik pelancaran. Di Kemasin Bacok, Kelantan, golongan lain pula mempamerkan semangat patriotik dengan memasang jalur gemilang di bot masing-masing. Bot dan kapal mereka turut mengelilingi pengkalan nelayan Kemasin dengan kibaran jalur gemilang. Mereka turut menzahirkan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya ibarat sebagai penghuyai rendah. Saya ni tu pengen bertuduh. Gitu. Dan hari ini kami warga nelayan Bacok amat menyokong kepimpinan Datuk Seri Najib yang mana banyak menyumbang kepada pembangunan negara, kepada kedudukan ekonomi masyarakat nelayan dan orang-orang kampung. Dan saya melihat pada hari ini juga pemuda-pemuda turun untuk bersama-sama dengan nelayan-nelayan memberi sokongan bahawasanya di saat kemerdekaan yang kita sambut pada hari ini memerlukan rasa kesyukuran. Saya juga ingin ambil kesempatan di sini untuk menyatakan bahawa kami NGO di dalam Parlimen Bacok ini menyokong penuh kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia yang telah membawa kepada satu kemajuan kepada negara kita ini. Bertemu kembali. Di Terengganu, seorang warga emas Wan Teh Long, 84 tahun dari Kuala Terengganu, merupakan antara 279 jemaah haji yang mula berlepas ke Tanah Suci. Penerbangan pertama KT-30 berlepas melalui lapangan terbang Sultan Mahmud pada pukul 2.15 petang dan dijangka tiba di Madinah sekitar 9 malam waktu Malaysia. Laporannya wartawan Nur Yusof. Saksikan. Wan Teh yang begitu bersemangat dan ceria kerana terpilih menunaikan ibadat haji tahun ini bagaimanapun menggunakan kursi roda sepanjang semasa proses pendaftaran dan pemeriksaan di TH Hotel Gombadak dan di lapangan terbang. Dia ditemani anaknya Fatimah Muhammad sepanjang berada di Tanah Suci. Yelah sebelum pada tu ingat ke tak boleh pergi dah lah. Lepas tu dah akhir-akhir tu anak kata nak bawa pergi. Itu dah jadi. Lepas tu masa tu dah daftarnya dalam 2 tahun pun. Macam saya pun nak pergi tak boleh juga sebab daftar lambat lagi dia boleh pergi. Macam suami dah pergi dah. Jadi tumpang gitulah maknanya rezeki jugalah. Penerbangan kumpulan pertama dari Terengganu ini juga agak bertuah kerana 2 juruterbang utamanya merupakan anak Terengganu. Ketika ditemui kedua-duanya yang mahu dikenali sebagai Kapten Azmi dan Kapten Said menyatakan rasa syukur kerana berpeluang membawa jemaah haji dari negeri kelahiran mereka. Keseluruhan jemaah haji yang menggunakan kemudahan lapangan terbang itu sehingga penerbangan terakhir pada 7 September 2015 ialah kira-kira 1,400 orang. Duit asyik, titik perlulah kami bersama menyimpan secara berhemah, belanja secara berhemah. Alhamdulillah pada tahun ini dapat menunaikan fardu haji. Duit pakai kereta lah. Lah sikit-sikit gitu. Ada 17,200 lebih lah. Untuk penerbangan kedua ni. Pengarah Operasi Haji Stesen Kuala Terengganu Muhammad Riza Mak Zain ketika ditemui selepas meninjau operasi haji kali ini lega kerana ia berjalan lancar. Di sini melalui proses timang barang, immigration, semualah yang akan dibuat di sini dan jemaah haji akan dibawa terus melalui airport akan masuk ke pesawat. Bagi keselesaan dan kemudahan jemaah haji tabung haji juga menyediakan beberapa kaunter bagi membantu dalam urusan kewangan mereka semasa di Tanah Suci nanti.
Dan seterusnya pertukaran wang Saudi Riyal juga dilakukan di sini oleh pihak tabung haji Terengganu, dan ini memudahkan para jemaah haji untuk mereka membeli barang keperluan ataupun urusan semasa di Tanah Suci. Apapun bolehlah kata pada hari ini semuanya berjalan lancar, dan kita harapkan para jemaah haji dapat menunaikan haji dan pulang dengan haji mabrur. Bersama juru kamera Tengku Muhammad, Tengku Ibrahim, saya Nur Yusof, RTM. Jemaah haji diingatkan agar tidak melakukan perkara khurafat semasa berada di Tanah Suci. Selain menjejaskan ibadah haji yang dikhawatiri boleh menggugat ke akidah. Dan ikuti laporan Muhammad Yunus Muhammad Nur dari Mekah. Saksikan. Pengarah Operasi Bimbingan Tabung Haji, Tengku Aziz Raja Abdullah, beberapa perkara yang bertentangan dengan syarak dikesan berlaku di Tanah Suci. Antaranya menanam wang, solat berkiblatkan tugu dan mengutip batu yang kononnya mempunyai azimat. Salah satu lokasi yang kerap terjadi kejadian seumpama ialah semasa jemaah menziarahi Jabal Rahmah. Sejarah lokasi ini sering disalah tafsir sehingga berlaku perbuatan khurafat. Jabal Rahmah ini tidak putus-putus dikunjungi umat Islam, terutama jemaah haji dan umrah yang berada di Mekah. Lokasi ini menjadi simbol kasih sayang antara cinta Adam dan Hawa. Ramai yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat memohon jodoh. Beberapa ritual dilakukan, biarpun kerajaan Arab Saudi ada meletakkan papan tanda menegah perbuatan terbabit. Nak melamba-lamba tangan lah apa tak ada, itu semua adalah benda khurafat. Kalaulah betul itu memberi pengajaran, sudah tentu Rasulullah SAW akan mengarahkan semua sahabat-sahabat dia naik ke atas bukit untuk ambil fadilat ke, ambil kelebihan ke. Itu semua itu tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Setakat ini, tiada jemaah haji Malaysia dikesan terlibat perbuatan tersebut. Namun, langkah berjaga-jaga tetap diambil bahagian bimbingan ibadat tabung haji bagi mencegah ia berlaku. Laporan Muhammad Yunus Muhammad Nur bersama juru kamera Rizani Hamad dari Mekah Al-Mukarramah. Sementara itu, kematian akibat virus sindrom pernafasan Asia Barat virus corona MERS melonjak menjelang musim haji di Arab Saudi. Sebanyak 19 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu. Sejumlah 500 orang Arab meninggal dunia di Arab Saudi sejak virus itu pertama kali muncul pada tahun 2012. Semua 19 mangsa tersebut merupakan Arab Saudi. Bilangan jangkitan MERS turut melonjak kepada 1,171 kes. Peningkatan mendadak bilangan jangkitan MERS memaksa pihak berkuasa menutup ward kecemasan sebuah hospital utama di Riyadh pada minggu lalu. Ekoran sekurang-kurangnya 46 orang menghidap penyakit berbahaya itu. Pameran My Converge 2015 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC yang berjaya menggamit puluhan ribu pengunjung jelas menunjukkan minat golongan muda terhadap bidang teknologi dan digital. Dan untuk mengetahui pelbagai tarikan menarik pada pameran ini, kita ikuti rangkuman hari ini bersama wartawan Mohan Chinasami. Saksikan. Masih akan menyampai di Angkasa Puri dan Salam Satu Malaysia hari ini masuk hari kedua KL Converge 2015 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC sudah pun mencatat jumlah pengunjung seramai 20,000 orang termasuk mahasiswa dan juga pelajar sekolah. KL Converge yang menyediakan pelbagai pameran aplikasi, bengkel dan juga teknologi terkini jelas mendapat perhatian di kalangan golongan muda yang meminati bidang teknologi dan juga digital. Pelbagai aktiviti menarik terus disediakan kepada pengunjung termasuk pertandingan yang melibatkan aspek teknologi dan juga digital. Dan selain itu, tokoh-tokoh industri perfilman juga dijemput daripada tempatan dan antarabangsa turut dijemput untuk memberikan penceramah di bawah tajuk dunia perfilman digital seperti Brian Brushwood dan juga Marco Tempest. Dan acara kemuncak pada hari ini ialah pengumuman pemenang beberapa pertandingan seperti Malaysian Devils Day yang diadakan sejak hari pertama penganjuran KL Converge 2015. Jadi untuk makluman lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Sujana
Muhammad Rizab, finalis Anugerah Agensi Transformasi Nasional 2015 yang berada di sebelah saya ketika ini, dan beliau juga telah menggunakan konsep jalur lebar untuk membantu masyarakat. Jadi mungkin Encik boleh jelaskan sedikit dengan ciptaan alat tangan gantian ni. Okey, ciptaan alat tangan gantian saya ini adalah lebih berkonsepkan menggunakan 3D printer. Jadi ianya telah saya buat kajian dan bina lebih kurang 2 tahun lamanya. Jadi tujuan saya membuat tangan cetakan 3D ni adalah untuk membantu golongan kurang upaya agar mereka secara tidak langsung dapat menikmati hidup secara normal, seperti orang normal juga. Jadi Cik Sujana, macam Cik Sujana boleh mendapat idea untuk menghasilkan tangan gantian ni? Saya mendapat idea ni setelah lebih kurang 2 tahun dulu saya melayari internet. Jadi saya terjumpa satu pertubuhan di Amerika Syarikat yang dinamakan Enable. Dari situ saya mendapat idea bagaimana untuk membantu golongan ini. Terima kasih Cik Suzana. Begitulah salah satu contoh ciptaan yang dihasilkan oleh anak watan negara. Jadi berbalik pada program yang akan diadakan esok ialah penganjuran bengkel kemahiran untuk kanak-kanak dan pelajar, Game Jam, Liga Remaja Kreatif, ceramah oleh tokoh industri perfilman dan juga Mega Startup Weekend. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang, masih ada lagi masa kerana esok KL Converge akan melabuhkan tirainya yang pada tahun ni iaitu 2015, dan kemasukannya adalah percuma dan aktiviti masih lagi disediakan untuk anda sisi keluarga. Sekian sahaja laporan saya daripada KLCC. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Mohan dengan perkembangan itu tadi. Kita ke berita seterusnya. Malaysia Airlines Berhad MAB telah menerima sijil pengendali udara AOC daripada Jabatan Penerbangan Awam DCA. AOC ini membolehkan syarikat penerbangan itu terbang sebagai MAB bermula 1 September 2015. Airlines MAS dalam satu kenyataan berkata, untuk layak mendapatkan AOC, MAB telah menjalani aktiviti audit selama berbulan-bulan. Ia meliputi kebolehpercayaan operasi penerbangan, penyelenggaraan pesawat serta pematuhan kawal selia. Dengan sijil itu, MAS kini boleh menumpukan proses peralihan kepada MAB, Syarikat Penerbangan Nasional yang baru. Rusia mempelawa syarikat-syarikat Malaysia untuk meneroka peluang-peluang pasaran di negara itu, khususnya dalam industri halal. Menurut Presiden Persatuan Wilayah Rusia Lena Yakubov, permintaan bagi produk halal semakin meningkat di Rusia dengan pasaran halal mencatatkan pertumbuhan 100% tahun lalu. Because Malaysia is a country which has got biggest number of halal industrial parks, and this country is really the prime promoter of halal industry in the world. With your big events, with your big initiatives. And some of Russian companies are showing their interest to be located in your halal parks, industrial parks, logistic parks and so on, to access to the Southeast Asian market. Syarikat Malaysia yang terlibat dengan industri halal katanya boleh mengadakan kerjasama dengan usahawan negara itu untuk membangunkan pusat pengeluaran dan pengedaran di Rusia. Rusia yang kini mempunyai kira-kira 20 juta penduduk Muslim telah mengimport 385.05 juta ringgit produk halal dari Malaysia tahun lalu, peningkatan 34.2% berbanding tahun sebelumnya. Antara produk halal yang dieksport ke Rusia termasuk makanan dan minuman diproses, bahan-bahan halal, derivatif minyak sawit, kosmetik, industri kimia dan pharmaceutical. CIMB Group Holdings berhad mencatatkan penurunan keuntungan sebelum cukai menjadi 883.74 juta ringgit bagi suku kedua berakhir 30 Jun 2015 berbanding 1.28 bilion ringgit suku sama tahun lalu. Pendapatan kumpulan bagaimanapun meningkat kepada 3.83 bilion ringgit berbanding 3.41 bilion ringgit sebelumnya.
Ketua Eksekutif Kumpulan CIMB Tengku Datuk Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pendapatan operasi berkembang 4.2% kepada 3.84 bilion ringgit pada tempoh sama. Peningkatan disumbang pertumbuhan pendapatan bukan faedah sebanyak 6% dan pendapatan faedah bersih pada 3.3%. Bagi tempoh separuh pertama tahun ini pula, CIMB mencatatkan keuntungan bersih berjumlah 1.22 bilion ringgit bersamaan perolehan sesaham bersih 14.4 sen. Year on year to 5.7 billion ringgit due to a 17.3% expansion in non-interest income as well as a 4.4% growth in net interest income. Dalam pada itu, Tengku Datuk Zafrul memaklumkan CIMB tidak akan menyemak semula sasaran pertumbuhan sebanyak 10% bagi keseluruhan tahun ini meskipun berdepan dengan situasi perniagaan yang mencabar kini. Keuntungan sebelum cukai RHB Capital Berhad menyusut kepada 692.38 juta ringgit bagi suku kedua berakhir 30 Jun 2015 berbanding 739.13 juta ringgit yang dicatatkan tempoh sama tahun lalu. Menurut pengarah urusan kumpulan Datuk Khairul Saleh Ramli, pendapatan kumpulan bagaimanapun meningkat kepada 2.64 bilion ringgit berbanding 2.45 bilion ringgit sebelumnya. Bagi tempoh separuh pertama tahun ini, keuntungan sebelum cukai kumpulan juga merosot kepada 1.34 bilion ringgit daripada 1.38 bilion ringgit tahun lalu, manakala pendapatannya meningkat kepada 5.34 bilion ringgit daripada 4.85 bilion ringgit sebelum ini. Ditanya mengenai prestasi separuh kedua 2015, Datuk Khairul Saleh menjangkakan pertumbuhan pinjaman domestik menyederhana disebabkan kelembapan perbelanjaan pengguna dan pelaburan swasta. You know, obviously we say that overall we can expect the industry's loan growth to be slower, but for us we think second half will be better than the first half. We were affected by that large corporate repayment in the first quarter, end of the first quarter, and because of that our loan only grew 1.5%. But looking at some of the pipeline that we have, we think in the second half it should be better than 1.5%. So overall this year we're targeting a loan growth of maybe between 6 and 7%. Aset keseluruhan kumpulan RHB sehingga 30 Jun 2015 meningkat 3.2 bilion ringgit menjadi 223.2 bilion ringgit. Pada sidang media sama, Datuk Khairul Saleh turut diminta mengulas mengenai jawatan kuasa khas ekonomi JKE. Ujarnya gabungan pakar daripada pihak kerajaan dan swasta dalam JKE mampu mencari formula terbaik bagi berhadapan cabaran ekonomi semasa. Kerana JKE katanya sama seperti jawatan kuasa Perisikan Ekonomi Nasional NEIC yang ditubuhkan pada tahun 1998 ketika negara menghadapi krisis kewangan. JKE yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Selasa lalu akan dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar. Seramai 24 orang daripada 28 ahli jawatan kuasa tertinggi termasuk Dewan Himpunan Penyokong PAS kawasan Jelebu mengisytiharkan keluar parti itu. Dengan tindakan itu juga, pejabat PAS kawasan Jelebu dengan rasminya ditutup dan bangunan tersebut kini menjadi Pejabat Gerakan Harapan Baharu GHB daerah Jelebu. Menurut Timbalan Pengerusi GHB Jelebu, Muhammad Zabidi Abdullah, antara ahli PAS yang keluar parti termasuk yang di-Pertua PAS Jelebu, Baki Sawel, Timbalan yang di-Pertua PAS, Muhammad Zabidi Abdullah, Naib yang di-Pertua PAS, Idris Desa dan Setiausaha PAS Jelebu, Rahmat Yusof. Surat peletakan jawatan sebagai ahli jawatan kuasa PAS akan dihantar ke PAS Pusat minggu hadapan. Daripada 28 ahli jawatan kuasa termasuk di HPP PAS kawasan Jelebu dengan ini mengumumkan peletakan semua jawatan berkuat kuasa serta-merta. Keahlian kami di dalam PAS Jelebu
keahlian kami dalam PAS juga terlucut dengan sendirinya apabila menyertai Parti Islam yang baru. Semasa bercakap dalam sidang media di Jelebu, beliau menambah tindakan itu berikutan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan PAS sekarang. Dalam pada itu, bercakap di Terengganu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menolak permohonan Gerakan Harapan Baru GHB untuk menggunakan nama Parti Progresif Islam sebagai nama parti baru yang hendak ditubuhkan. Mengulas mengenai Gerakan Harapan Baru GHB, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menolak permohonan untuk menggunakan nama Parti Progresif Islam sebagai nama parti baru yang hendak ditubuhkan. Ini kerana Islam adalah hak untuk semua yang beragama Islam dan penggunaan nama itu pada parti politik hanya boleh menyebabkan kekeliruan. Mereka mengharapkan agar golongan yang berada di dalam PAS tetapi tidak bersetuju dengan ulama, sebaliknya bersetuju untuk menggagaskan Islam yang progresif agar dapat menyokong kumpulan itu. Saya ingin menyatakan bahawa kita tidak akan mahu mana-mana parti baru yang ditubuhkan yang menggunakan nama agama. Kerana Islam bukan untuk mereka saja. Islam juga adalah untuk kita. Islam juga adalah untuk orang yang tidak ada berparti. Tambahnya, sebagai Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab, beliau tidak mahu mengulangi kesilapan lepas membenarkan sebuah parti politik menggunakan nama Islam sehingga menimbulkan kekeliruan orang dalam kalangan negara ini. Kesalahan dulu yang memberikan keizinan kepada sebuah parti yang berlandaskan pada Islam. Itulah sebabnya siapa-siapa yang mengundi parti itu adalah orang yang bersama dengan perjuangan Islam. Orang yang mengundi parti itu masuk syurga. Sebagai sebuah negara yang demokratik, kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana pihak untuk menubuhkan parti politik baru di negara. Namun dalam masa yang sama, beliau berharap parti baru yang ditubuhkan itu tidak memecah belahkan orang Melayu. Susulan penyebaran video Will Blast Malaysia di YouTube oleh Anonymous Malaysia, Persatuan Suara Inspirasi Malaysia meminta polis menjalankan siasatan segera. Petang tadi, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO itu membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dan Wangi. Mereka kesal dengan tindakan itu dan menuntut tindakan segera diambil terhadap mereka yang bertanggungjawab. Jadi keadaan ini saya minta pihak polis, terutama kepada Tan Sri Datuk Seri Khalid Ibrahim agar bertindak tegas. Kerana benda ni tidak boleh dibiarkan. 01, 02, 03, hari ini 04. Benda ni berlaku. Jadi bagi kami lah rakyat Malaysia yang prihatin dan sayang kepada negara Malaysia ni, minta supaya pihak polis ambil tindakan tegas kepada pendemo-pendemo ni. Muka. Berita sukan, skuad Harimau Malaya akan menggunakan pentas perlawanan persahabatan dengan Bangladesh malam esok untuk mendapatkan sepenuh keserasian dalam membentuk satu pasukan yang mantap. Walaupun terdapat anggapan bahawa pertemuan dengan Bangladesh tidak sesukar dijangka, pengendali Harimau Malaya Dollah Saleh tetap mengambil serius pertemuan itu. Tambahan, dia memerlukan sebuah pasukan yang mantap apabila ramai muka baru disenaraikan kali ini. Apatah pasukannya perlu persediaan rapi untuk berhadapan dengan pasukan UAE pada baki perlawanan kelayakan Piala Dunia 3 September nanti. Tapi apa cara sekalipun kita kena ambil apa yang kita buat perlawanan dengan Bangladesh ni berdasarkan saya nakkan confidence pemain, kita dapat semula confidence tu. Itu yang tujuan saya sebenarnya.
Dan ialah apa sekalipun kita tak boleh ambil mudah. Dan kita kena buktikanlah. Saya tak nak benda apa yang berlaku semasa dengan Palestin itu. Kita nak buat yang terbaik, insyaAllah. Meski sedar pasukan yang dibariskan tidak cergas sepenuhnya kerana baru sahaja selesai saingan Liga, Dolah tiada pilihan selain membariskan pemain terbaik untuk perlawanan itu nanti. Di kem Bangladesh, jurulatihnya Lodemich De Kroef menjadikan pertemuan dengan Malaysia yang dianggapnya antara pasukan terkuat sebagai satu kesempatan terbaik untuk menguji kekuatan pasukannya menghadapi kelayakan Piala Dunia bertemu Australia 3 September nanti. This for us is a perfect moment to play against a strong team like Malaysia. Although the way of play is a little bit different than they play in Australia, the setup of the play. But for us, a good moment to see where we are, to prepare very well. So what can I expect if you ask me, okay, win, draw or lose? Aksi persahabatan itu akan berlangsung di Stadium Shah Alam jam 8.45 malam esok. Skuad bawah 22 tahun Malaysia pernah mengalahkan pasukan senior Bangladesh dalam satu perlawanan persahabatan sebelum ini. Sementara itu, Ketua Pasukan Safiq Rahim meminta rakan sepasukan mengenepikan seketika soal keletihan menjelang pertemuan dengan Bangladesh esok. Apa yang penting, katanya, berjuang untuk negara dan memastikan Malaysia mencatat kemenangan. Seterusnya, memantapkan lagi pasukan menjelang pertemuan kelayakan Piala Dunia menentang UAE minggu depan. Kita sebagai pemain kena hadapi benda ni. Kita kena serius juga untuk pasukan negara. Sebab kita ada mission yang penting untuk pasukan negara. Sebab kita tak mahu lagi dapat keputusan yang negatif untuk kita layak ke Piala Asia. Mereka bercakap semasa sidang media pasukan menjelang perlawanan persahabatan itu di Wisma FAM pagi tadi. Tempoh latihan yang terhad bukan penghalang buat pemain hoki remaja wanita untuk beraksi cemerlang pada kejohanan hoki remaja wanita Asia ke-7 bermula 2 September ini. Sekaligus memburu tiket ke Piala Dunia Remaja tahun depan andai berjaya menduduki tempat ketiga pada kejohanan di Changzhou, China itu. Skuad adunan pemain baharu dan lama kendalian Lailin Abu Hassan ini diletakkan dalam kumpulan A bersama pasukan China, India, Singapura dan Korea Utara. Sasaran untuk mara hingga ke separuh akhir, namun menjangkakan saingan sengit akan datang dari pasukan tuan rumah China. Kita targetkan untuk masuk ke semifinal. Ini bermakna kita berada di dalam kumpulan A bersama dengan China dengan India. So kita perlu mencari mata penting untuk dua perlawanan ini. Kemudian kita tidak lupa juga dengan dua pasukan iaitu Singapura dengan North Korea merupakan salah satu pasukan yang perlu diambil pandang berat juga. The Mighty Princess dijadualkan bertemu Singapura pada 5 September dalam saingan peringkat kumpulan sebelum berdepan tuan rumah China, Korea Selatan dan India selang 2 hari setiap perlawanan. Skuad remaja negara akan berlepas ke Changzhou, China pada 2 September ini untuk menyertai kejohanan 4 tahun sekali itu. Andai berjaya menduduki tempat ketiga, skuad negara berpeluang untuk beraksi dalam kejohanan Piala Dunia Remaja di Santiago di Chile tahun depan. Liga Hoki TNB MHL Kebangsaan. Kelab Hoki Sapura terpaksa mengerah keringat sebelum berjaya meraih kemenangan tipis 3-2 ke atas Maybank dalam aksi tunggal Liga semalam. Kemenangan bagaimanapun gagal melonjakkan Sapura yang kini kekal di tangga ketiga dengan 13 mata. Beraksi di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, Sapura terlebih dahulu di depan hasil jaringan Padang Nur Syafiq Sumantri seawal minit kedua permainan. Maybank bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Hafiz Zainul minit ke-41.
Namun Sapura kembali mendahului selepas pukulan sudut penalti Muhammad Zulhairi Hashim menembusi gawang Maybank. Penjaga golnya dari Pakistan, Imran Butt, sekali lagi tewas pada minit ke-50 apabila Azrin Rizal Nasir pula menyelinap menerusi gol padang untuk menjarakkan Sapura 3-1 di depan. Jaringan sudut penalti Ahmad Kazamirul Nasruddin 2 minit kemudian bagaimanapun sudah terlambat untuk Maybank mengatasi Sapura. Sapura yang menduduki tempat kelima daripada 6 pasukan division perdana musim lalu mengekalkan tempat ketiga selepas memungut 13 mata. Esok, TNB yang hanya meraih 9 mata daripada 7 perlawanan bakal berdepan juara berganda THT di Kuala Terengganu. Manakala KLHC menentang pasukan tercorot Uni KL. Bertemu kembali. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini berkenan merasmikan Masjid Tunku Laksmana Abdul Jalil di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor. Baginda kemudiannya menunaikan solat Jumaat yang pertama di Masjid Berkenaan untuk berangkat Tunku Mahkota Tunku Ismail dan Tunku Temenggung Tunku Idris. Dalam titahnya selepas solat, Sultan Ibrahim menyeru agar lebih banyak syarikat swasta tampil menyumbang untuk tujuan kemasyarakatan. Ini kerana setiap harta yang diwakafkan akan dijanjikan pahala berkekalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid bernilai 20.3 juta ringgit ini mampu memuatkan 1,500 jemaah dalam satu-satu masa. Masjid tersebut dinamakan sempena dengan semangat kecintaan Tunku Laksmana Tunku Abdul Jalil terhadap pasukan beruniform itu. Sementara itu, dalam titahnya, Sultan Ibrahim juga meminta kerajaan negeri agar segera menukar nama daerah Kulai Jaya kepada nama asal iaitu Kulai. Ini kerana nama asal sesebuah tempat itu diberikan oleh orang terdahulu mengikut kesesuaiannya. Baik, paparan itu menutup Nasional 8 edisi 28 Ogos. BES 510 menyusul bersama Zaira Sri Zakaria. Dan akhir kata, ayuh perkukuh perpaduan antara kaum supaya Malaysia boleh mara menjadi sebuah negara maju menjelang 2020. Dan itu, Assalamualaikum. Salam sehati jiwa.